bagi setiap individu, khususnya remaja, kerana tajuk yang akan kumpulan kami bincangkan ini ialah isu akidah dalam kalangan remaja. Kita juga tahu bahawa agama Islam ini merupakan agama yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW untuk disebarkan kepada manusia demi kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Terkesan selama 13 tahun pemantapan akidah di bumi Mekah, mendapati bahawa sahabat yang lahir daripada generasi Rasulullah merupakan generasi Al-Quran yang bergerak dan unik. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama iaitu bagaimanakah aktiviti permurtadan dalam kalangan penganut agama lain menjejaskan akidah umat Islam, lebih-lebih lagi dalam kalangan remaja. Okey, menerusi kajian perpustakaan, murtad adalah dari bahasa Arab yang bermaksud riddah. Okey, riddah ni adalah kembali daripada sesuatu kepada selainnya. Okey, dari segi syarak pula, murtad adalah apabila seorang muslim mukallaf yang keluar daripada agama Islam dengan kepercayaan, dengan perbuatan ataupun dengan perkataan dan dengan kehendaknya sendiri. Okey, permurtadan boleh berlaku di mana-mana sahaja dan tidak mengira bangsa, usia maupun jantina. Isu murtad bukanlah suatu isu yang baharu lagi. Jadi semua pihak termasuk ibu bapa hendaklah bertanggungjawab dan menitikkan beratkan lagi isu ini agar tidak berleluasa. Jadi semua termasuk kita antara khalifah di atas muka bumi ni harus menitik beratkan lagi tentang isu murtad ni supaya ianya tidak berleluasa dan supaya ianya tidak terkena kepada umat Islam. Okey, selain itu umat Islam terutama dalam kalangan remaja harus mendalami lebih lagi tentang agama agar tidak mudah terpesong atau tidak mudah terpedaya dengan budaya barat sehingga terjadinya isu murtad. Isu pembelajaran yang kedua, saya memilih kaedah pemerhatian. Pemerhatian dilakukan di pusat membeli belah di Shah Alam. Pemerhatian yang saya buat tu berdasarkan pakaian apabila seseorang itu memahami akidah yang sebenar dari aspek perkara zahir dan juga perkara ghaib. Berdasarkan pemerhatian yang saya lakukan tersebut, saya mendapati bahawa kebanyakan remaja yang menutup aurat dengan sempurna ni merupakan remaja yang faham konsep akidah yang sebenar dari aspek perkara ghaib dan juga perkara zahir. Kerana jika seorang itu telah memahami akidah yang sebenar, maka individu tersebut akan mengaplikasikan segala tuntutan syarak dalam kehidupan seharian mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi isu pembelajaran yang ketiga iaitu di mana bagaimanakah pengaruh didikan dan proses pembelajaran berkenaan ilmu akidah mampu diterapkan dalam diri remaja serta mampu mengukuhkan akidah remaja. Yang pertama, ilmu dan pengetahuan ini merupakan peranan utama bagi mengukuhkan masalah akidah yang berlaku dalam kalangan remaja. Seperti yang kita tahu bahawa jelaslah ilmu ini merupakan pegangan dan merupakan jalan untuk seseorang itu melakukan sesuatu perkara untuk membezakan sesuatu perkara itu sama ada baik ataupun buruk. Jadi dengan ilmu sahaja kita dapat mengurangkan ataupun mengelakkan diri kita daripada berlakunya masalah akidah ini. Yang kedua, remaja hari ini beranggapan bahawa isu yang berkaitan dengan akidah ini merupakan isu yang tidak terlalu serius dan mereka menjadikan isu ini sebagai gurauan. Jadi berbalik kepada isu pembelajaran yang telah saya dapati iaitu proses pembelajaran mengenai ilmu akidah ini sangat diperlukan bagi mengelakkan remaja menjadikan isu akidah ini adalah sebagai isu gurauan. Seperti yang kita dapat lihat pada hari ini yang berlaku di mana remaja itu sendiri yang mengadakan yang kita tahulah yang baru-baru ini yang hangat diperkatakan di mana wujudnya agama BTS. Kenapa berlakunya
masalah dan mengapa berlakunya isu wujudnya agama BTS itu kerana kurang ilmu pengetahuan, dan mereka menganggapkan itu hanyalah satu gurauan dan tidak melibatkan sedikit pun masalah akidah. Jadi rata-rata yang menyertai agama BTS itu merupakan daripada kalangan remaja itu sendiri. Maka jelaslah di mana isu pembelajaran yang saya telah dapati bahawa dengan pengaruh didikan dan proses pembelajaran ini sahaja yang dapat mengukuhkan akidah remaja. Okey, yang ketiga, para remaja juga perlu tahu dan faham tentang ilmu akidah tauhid, mengukuhkan ibadah dan memiliki akhlak yang mulia. Kerana setelah apa yang kita dapat lihat daripada masalah yang berlaku di negara kita hari ini, maka jelaslah kita mengetahui bahawa rata-rata remaja yang melakukan masalah akidah ini, mereka merupakan daripada kalangan orang-orang yang kurang ilmu pengetahuan. Jadi bagaimanakah didikan proses pembelajaran ini dapat dijalankan, iaitu dengan kita setiap kali kita menerapkan lagi dalam pembelajaran dalam kelas, kita menerapkan lagi tentang isu-isu yang berkaitan, dan kita mengingatkan semula bahawa akidah ini merupakan tunjang utama dalam hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Fatin Sofia. Pada kali ini saya akan menjelaskan kepada anda berkenaan dengan satu persoalan yang melibatkan kalangan remaja, hubungannya dengan isu cabaran hiburan. Persoalannya ialah, apakah perkara yang dapat dilakukan untuk membantu para remaja memahami ilmu akidah serta memantapkan akidah mereka seiring mengaplikasikannya di dalam kehidupan seharian dengan mengatasi cabaran hiburan semasa. Terlebih dahulu kita patut memahami apakah maksud hiburan. Maksud hiburan ialah, hiburan merupakan perkara-perkara yang mendatangkan rasa seronok, teruja bagi seseorang individu sesuai dengan normalisasi kita sebagai seorang manusia untuk merasai nikmat keseronokan itu bagi menghilangkan perasaan yang tidak enak, melepaskan penat, mengisi masa lapang dan sebagainya. Berhubung dengan langkah yang patut kita lakukan untuk menyokong usaha memantapkan akidah kalangan remaja melalui isu cabaran hiburan ini, melalui kajian yang telah kami lakukan, kami telah menemui dua peranan oleh pihak tertentu dalam menyokong usaha ini. Antaranya ialah peranan pihak berwajib. Sebagaimana yang kita sedia maklumlah, mufti adalah golongan atau satu barisan yang memainkan peranan penting dalam menjawab isu-isu berbangkit yang memerlukan jawapan sahih daripada mereka, atau boleh kita fahami mufti ini ialah satu jabatan yang berperanan dalam persoalan-persoalan berkaitan syariah dan sunnah. Antara langkah yang mufti lakukan ialah menyediakan item yang menjadi perantaraan bagi menjawab persoalan semasa, lebih-lebih lagi berkaitan akidah. Bila sebut tentang hiburan, ramai yang tahu berkaitan isu yang berlaku baru-baru ini di mana dah heboh di media sosial maupun media cetak satu permainan video game yang dipanggil Player-Unknown's Battlegrounds atau lebih dikenali sebagai PUBG. Berikutan daripada kes ini, perincian tahap permainan yang terkandung di dalam game ini mengandungi unsur penyembahan dewa. Jadi, apa yang pihak mufti lakukan bagi menjawab persoalan berkaitan isu ini? Antaranya ialah dengan menggunakan laman web rasminya untuk menjelaskan atau menjawab persoalan ini bagi menyumbang maklumat sahih kepada masyarakat. Malah dengan cara ini juga pihak mufti dapat meningkatkan kefahaman masyarakat berkenaan dengan ilmu-ilmu akidah dan tentang daripada isu ini yang nyatanya berlawanan dengan konsep akidah. Peranan yang kedua ialah peranan ibu bapa. Bila sebut tentang remaja atau anak-anak muda ini,
Ibu bapa atau penjaga merupakan insan yang paling rapat dengan mereka sejak mereka kecil lagi kan. Kerana golongan ini rata-ratanya tinggal dengan ibu bapa atau penjaganya. Jadi memang menjadi satu perananlah bagi mereka untuk mendidik anak-anak ini dari pelbagai segi dengan beberapa inisiatif yang sewajarnya. Berkenaan dengan isu hiburan ni, sepatutnya para ibu bapa atau penjaga ni haruslah memperkenalkan kepada mereka dengan hiburan yang lebih selamatlah untuk kita yang beragama Islam ni. Jadi apa yang mereka patut lakukan ialah memperkenalkan mereka dengan hiburan berunsur kerohanian sejak kecil. Dengan langkah ini, kita dapat mengajar anak-anak berkenaan dengan ilmu tauhid, ilmu agama melalui lagu-lagu kanak-kanak yang berunsur kerohanian seperti lagu nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Nabi dan juga nasyid. Bukan kata tak boleh untuk izinkan mereka berhibur dengan hiburan-hiburan lain. Tapi sewajarnya kita haruslah memerhatikan tindak tanduk mereka kerana mereka ini merupakan golongan yang sangat rapat, sangat cepat menerima pengaruh yang ada di sekitar mereka. Dan paling kita takut sekiranya pengaruh hiburan yang bermacam sekarang ini mempunyai unsur-unsur yang tidak wajar, malah bertentangan dengan akidah Islam. Learning issue yang kelima adalah bagaimanakah para remaja memanfaatkan perkembangan teknologi dan kemajuan barat dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai umat Islam bagi mengekalkan akidah umat Islam. Sebagaimana pemerhatian yang saya telah lakukan terhadap masyarakat setempat, terutamanya di media sosial, saya membuat pemerhatian di media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan Twitter dan juga sebagainya. Saya dapati ramai daripada para remaja telah memanfaatkan perkembangan teknologi dan kemajuan barat dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai umat Islam bagi mengekalkan akidah umat Islam. Elemen yang paling signifikan dapat dilihat adalah melalui teknologi media massa. Mana media massa ni memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan serta amat kuat pengaruhnya. Jadi ajaran Islam menganjurkan agar setiap kita berperanan sebagai da'i dan melakukan kerja dakwah dalam skop yang kita ada. Jadi tuntutan ini menjadikan ramai di kalangan remaja yang menggunakan kemudahan teknologi media massa sebagai medan dakwah pada marca pada ini untuk mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Media massa merupakan salah satu medium atau platform yang baik bagi remaja menggunakannya sebagai tempat berdakwah dengan mudah secara alamanya. Selain itu juga sebagaimana yang saya dapat buktikan daripada dapatan kajian yang saya telah lakukan, para remaja memanfaatkan perkembangan teknologi dan kemajuan barat dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai umat Islam bagi mengekalkan akidah umat Islam adalah dengan menggunakan teknologi sebagai sumber rujukan harian, di mana mereka kebiasaannya akan membuat research atau membuat carian tentang info-info ataupun hal-hal agama di dalam laman sesawang yang sahih untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang ilmu-ilmu agama yang mereka kurang faham ataupun mereka kurang pasti tentang sesuatu perkara. Teknologi era kini bertanggungjawab sebagai pemberi maklumat kepada manusia di seluruh dunia. Ia merupakan satu keperluan sebagai alat untuk mendapatkan pelbagai maklumat seperti isu semasa, pendidikan, kesihatan dan yang lebih penting adalah hal-hal agama yang banyak menjadi carian dan rujukan dalam kalangan remaja. Hal ini kerana perkara agama adalah satu elemen penting yang perlu dirujuk secara bersemuka dengan para ilmuwan atau secara pembacaan penulisan ilmiah seperti jurnal, artikel dan sebagainya. Disebabkan masa dan kekangan yang ada untuk merujuk hal agama dengan para ilmuwan itu terhad, kini masyarakat khususnya para remaja lebih gemar menggunakan media massa yang semakin canggih untuk mencari sumber maklumat di laman sesawang yang sahih.
Berkenaan dengan refleksi untuk tugasan kami, terdapat kelemahan dan kelebihan yang kami perolehi daripada kesan daripada tugasan ini sebelum kami melaksanakan tugasan PBL ini. Untuk kelemahan, kami tidak dapat berbincang secara bersemuka secara keseluruhannya, namun pada awal-awal sahaja kami dapat melakukan pembincangan secara bersemuka atas waktu penangguhan operasi kuliah berpunca daripada penularan wabak COVID-19. Kelemahan seterusnya ialah kesilapan dalam menyiapkan tugasan dan kami terpaksa melakukan pembetulan berulang-ulang kali atas waktu kami tidak mahir dalam menyiapkan tugasan ini. Seterusnya kita tengok pula kekuatan sebelum kami menjalankan tugasan PBL ini. Kekuatan yang kami peroleh ialah dapat memahami kaedah menyiapkan tugasan ini secara perlahan-lahan, dapat menimba ilmu pengetahuan dan menerima segala cabaran dalam menyelesaikan tugasan ini dan dapat mewujudkan kerjasama yang baik antara ahli ketika mengadakan perbincangan dan membuat keputusan. Jadi laporan refleksi semasa kami sedang melakukan tugasan ini, dari sudut kelemahannya, yang pertama, kami tidak dapat berbincang secara bersemuka kerana tiada kuliah dijalankan sepanjang tempoh bagi penjagaan sepanjang tempoh PKP ini. Dan yang kedua, ini merupakan rata-rata masalah utama kami ahli kumpulan, iaitu mempunyai masalah capaian internet. Jadi kami sukar untuk melakukan carian atau bacaan melalui internet. Tapi dalam masa yang sama, kami juga mempunyai kekuatan dan juga kelebihan semasa kami melakukan tugasan ini. Yang pertama, dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan melalui bacaan yang kami lakukan semasa kami sedang mencari isi-isi dan juga hujah-hujah untuk ditulis dalam tugasan kami. Yang kedua, dapat mendalami lagi tentang topik yang ditetapkan. Contohnya macam topik kami mengenai isu akidah. Jadi kami lebih mengetahui isu-isu yang berlaku dalam kalangan remaja yang menyebabkan isu akidah. Dan yang ketiga, kerjasama dari ahli kumpulan yang sangat baik, di mana apabila ketua menetapkan satu tarikh untuk menghantar tugasan, jadi kami ahli kumpulan bekerjasama dan saling bantu-membantu untuk menghantar pada tarikh yang telah ditetapkan oleh ketua kami yang telah diberi oleh pensyarah kami sendiri, iaitu Prof. Ibrahim. Jadi kelemahan dan kekuatan ini membawa dan memberi sesuatu dalam hidup kami dan juga membantu kami dalam melakukan tugasan-tugasan untuk kos lain yang akan datang. Terima kasih. Terdapat beberapa kelemahan yang saya temukan selepas saya membuat PBL dan video ini. Adalah di antaranya kelemahan tersebut adalah di antaranya kurang memahami bagaimana cara untuk melaksanakan tugasan kerana agak kurang jelas tentang penerangan yang telah diterangkan oleh pensyarah. Oleh hal yang demikian, pensyarah telah membuka ruang untuk kami bertanyakan soalan kepada beliau sekiranya ada yang tidak faham dengan tugasan tersebut, dengan membuka kelas secara alam maya ataupun secara atas talian mengikut masa dan juga kumpulan yang telah ditetapkan. Dengan cara itu, kami mudah memahami dan pensyarah telah menerangkan lebih lanjut dan secara terperinci tentang cara melaksanakan PBL dan video yang telah ditugaskan kepada kami, serta dalam masa yang sama pensyarah telah membetulkan tugasan PBL yang telah disemak oleh pensyarah terlebih dahulu. Seterusnya adalah masalah kelajuan internet yang agak kurang memuaskan oleh kerana kami tidak boleh melaksanakan tugasan secara bersua muka akibat daripada penularan virus COVID-19 beberapa bulan yang lalu. Oleh kerana itu, kami terpaksa melaksanakan secara alam maya, dan ada di antara kami yang agak sukar untuk mendapatkan jaringan internet yang lancar di kediaman mereka, serta masa untuk berbincang dengan rakan sekumpulan tu dan tugasan yang bertimpa-timpa dengan subjek yang lain.
kekuatan yang telah saya temukan selepas kami menyiapkan tugasan PBL dan juga video, di antaranya adalah kami sekumpulan dapat mengkaji dengan lebih mendalam tentang isu akidah yang berlaku dalam kalangan remaja pada zaman moden ini dengan melakukan pemerhatian terhadap masyarakat setempat, kajian perpustakaan dan juga menemu bual para asatizah yang bertaliah. Seterusnya, kami juga dapat menambah ilmu pengetahuan yang baru tentang ilmu akidah yang dipelajari ketika menyiapkan tugasan tersebut. Dan selain itu juga, kelebihan yang kami temui ketika sesi pembuatan PBL dan juga video adalah tanggungjawab serta kerja sama ahli kumpulan yang sentiasa memberikan sokongan dan juga pertolongan di antara satu sama lain sekiranya ada di antara ahli kumpulan yang kurang memahami tentang sesuatu topik atau cara pembuatan tugasan yang diberikan. Oleh itu, kami berharap video ini dapat membantu sedikit sebanyak dalam memberi kefahaman tentang isu akidah yang berlaku dalam kalangan remaja, dan setiap input serta isi penting yang diberikan dapat difahami dengan jelas. Kesimpulannya, dengan PBL ini harap dapat membuka mata semua pihak untuk lebih peka dengan keadaan sekeliling, terutama yang melibatkan kalangan remaja. Kalangan remaja adalah antara kalangan yang harus diberi lebih perhatian oleh masyarakat kerana mereka adalah seperti cabang yang mana akan menentukan sama ada menyumbang kepada kebaikan ataupun memberi impak yang buruk kepada kita semua sebagai umat Islam. Jadi kita juga sebagai umat Islam harus menitik beratkan didikan agama dalam kehidupan seharian agar anak-anak terdidik dan tidak terpesong dengan mana-mana budaya yang boleh merosakkan akidah kita sebagai umat Islam.